Kembali dengan update terkini saingan suku akhir terbuka Singapura. Malangnya wakil perseorangan tunggal negara Eng Ziyong gagal lakukan kejutan ke atas pilihan keempat kejohanan Anthony Ginting. Dalam pertemuan pertama mereka, masing-masing tampil dengan momentum terbaik di set pertama. Pada awalnya mata saling berkejar rapat sehingga 14 sama, namun Ziyong nampak sedikit gopoh di penghujung set yang membuka ruang buat Ginting dapat mata mudah sebelum membolot set pertama 21-15. Masuk set kedua, semuanya serba tak menjadi buat harapan negara kita Ziyong. Setiap percubaan mudah dibaca Ginting ataupun tak berjaya melepasi net hingga ditinggalkan 8-18 sebelum Ginting menutahkan permainan 21-12 sekaligus mengesahkan kemaraan ke separuh akhir. Dalam pada itu, juara 2018 Goh Soon Huat dan juga Siwon Lai menamatkan badi kekalahan 5 pertemuan dengan Tang Chun Man dan juga Si Ying Suet dari Hong Kong. Soon Huat dan juga Siwon dalam perlawanan ini tidak gemetar apabila agresif mengasak sejak perlawanan bermula lagi. Namun, ketika kedudukan terikat 7 sama, Chun Man dan juga Ying Suet mula mengorak langkah hingga mereka berkelebihan 6 mata di depan untuk kedudukan 16-10. Tidak mengalah, dan ke-8 ini bagi permainan mereka dan sedikit demi sedikit bangkit ikat mata hingga kedudukan jadi 20 sama, seterusnya menang 22-20. Namun lawan pula merampas set kedua 21-16 untuk pemenang terpaksa ditentukan pada set ketiga. Dan ketika ini, kekuatan mental Soon Huat dan Siwon Lai sekali lagi diuji apabila mereka terpaksa bekerja keras rapatkan mata hingga kedudukan jadi 18 sama. Situasi itu jelas suntik beri tekanan kepada lawan mereka hingga melakukan kesilapan mudah sekaligus berikan kemenangan untuk Malaysia. For today's game, I think our tactics were on point, and that made our opponents make quite a few unforced errors and managed to chase back up on points. Although they were leading most of the time, I think we managed to stable ourselves and be clear and firm on what we need to do. And also some reminders from our coach that we on points that we need to look into. And also my partner did really well today, especially in controlling the game and executing the game, because he managed to control and gave me a boost of confidence as well. Baik, satu lagi aksi suku akhir menyaksikan pasangan negara Ho Pang Ron dan Toh Yi Wei bergelut ketika menentang lawan yang menghuni ranking lebih baik 41 dunia, Guo Xinhua dan Zhang Sushan. Apapun pasangan negara yang menghuni ranking 125 dunia cuba memberikan cabaran terutama di set pertama, namun kemenangan tetap memihak wakil China 21-16. Di set kedua, kegairahan beregu negara untuk cuba menambah mata menyaksikan kesilapan demi kesilapan dilakukan sekaligus memberi laluan untuk lawan mencipta jurang mata sebelum mereka rancak mematikan pergerakan Pang Ron dan Yi Wei serta mentamatkan kemenangan 21-14 dalam perjuangan 36 minit ke separuh akhir. Okey, kita terus bersama dengan Shakira Zulkifli yang memantau rapat perkembangan wakil negara di terbuka Singapura. Kira, Ziyong kalah lah Kira. Itulah, tapi apakah daya kan kita pun tahu yang Ziyong tengah berusaha ataupun sedang menjalani latihan untuk memantapkan lagi fizikal dia, itu fokus utamanya. Tapi tak apa, kita boleh bagi masa dia untuk dia lagi, sebab kalau kita tengok lawan dia tadi pun ranking ke-6 dunia kan, dan dia di ranking ke-47 dunia. Jadi saya fikir kena bagi masa lah untuk Ziyong. Tapi pada awal-awal tu dah nampak dia ada bagi saingan juga kan. So itu boleh katakan macam petanda positif lah. Betul tu, so petanda positif lah untuk dan Coach Choo Han pun memang ada katakan yang dia melihat peningkatan daripada segi prestasi Ziyong kalau nak comparekan sebelum ini, di mana dia ketika dia beraksi tournament back to back tu sehingga dia break lah untuk almost sebulan untuk menjalani latihan intensif, dan kita tahu ini antara persiapan lah untuk Ziyong menjelang Sukan Commonwealth Birmingham yang akan berlangsung tak lama saja lagi. Okey, Kira, kita nak berikan fokus kepada pasangan bergu. Dalam 5 kejohanan yang disertai Pang Ron dan juga Yi Wei, 2 kali mereka kecundang di suku akhir. 2 kali di pusingan ketiga, manakala di terbuka Malaysia hari itu dia tersingkir di pusingan kedua. So adakah kita boleh katakan ini menjadi kayu ukuran kepada prestasi semasa Pang Ron dan juga Yi Wei?
Okey, kalau kita lihat terbuka Singapura ini menjadi kejohanan kelima Yiwei digandingkan bersama Hu Pangron. Namun 2 daripada 5 kejohanan yang mereka sudah sertai, mereka berjaya mara ke saingan ataupun peringkat suku akhir di terbuka Indonesia dan juga di terbuka Singapura baru-baru ini. Mereka juga pernah melakar beberapa kejutan ke atas pasangan yang memiliki ranking lebih tinggi daripada mereka. Seperti di terbuka Indonesia, mereka menewaskan pasangan yang berada di ranking ke-16 dunia daripada Korea Selatan. Dan di pusingan kedua di terbuka Singapura kali ini pula, Yiwei dan juga Pangron berjaya menundukkan pasangan yang berada di ranking ke-13 dunia iaitu daripada Denmark. Dan keputusan-keputusan itu menyaksikan permulaan positif daripada mereka. Malah apa yang menjadi perhatian, Yiwei memang berpuas hati dengan prestasinya setakat ini. Dia ada cakap kat saya tadi bahawa dia berterima kasih dengan barisan kejurulatihan kerana memberi peluang kepada dia untuk beraksi di kejohanan peringkat lebih tinggi. Kerana kita tahu Yiwei baru saja fully recover daripada penyakit yang dialami iaitu tuberculosis. Selama 8 bulan dia hadapi sejak tahun lalu. Dan dalam perlawanan menentang pasangan Cina Xinhua dan Xu Xian tadi, Yiwei juga ada katakan kepada saya dia akui banyak melakukan unforced error kerana dia akui yang dia tidak mempunyai keberanian ataupun takut-takut untuk bertindak di dalam gelanggang sebentar tadi Betul. Okey. Kita tahu turut terkandar di suku akhir adalah satu lagi bergu campuran iaitu Chen Tanjie dan juga Valerie Xiao. Ini adalah suku akhir kedua buat pasangan ini kalau tak salah saya. Nampak macam tak jauh beza sebenarnya dengan Pangron dan juga Yi. Tapi kalau pada pandangan Kira, pasangan mana agaknya lebih nampak menunjukkan potensi ataupun tunjukkan peningkatan prestasi yang ketara, Kira? Bagi saya macam tak ada beza. Kalau kita lihat prestasi mereka memang sama-sama naik lah, kita boleh katakan kan. Sebenarnya kedua-dua pasangan ini mula digandingkan sejak daripada Masters Indonesia pada awal Jun lalu. Jadi kedua-dua pasangan negara ini membuktikan saya boleh katakan sudah berjaya membuktikan permulaan yang positif sejak digandingkan. Kerana Tanjie dan juga Valerie ini beraksi dalam 2 acara iaitu beregu campuran dan juga beregu wanita, mampu mara ke peringkat suku akhir dalam 2 daripada 5 kejohanan yang mereka sertai setakat ini. Mungkin saya fikir mungkin perlu berikan lebih masa kepada mereka untuk pamer aksi yang konsisten menjelang kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 dalam misi memburu mata Race to Paris bermula pada Mei tahun depan. Dan kalau kita lihat mengimbas kembali mengapa Coach Rexy merombak semula gandingan mixed double ini adalah untuk memantapkan lagi gandingan wakil negara, sekaligus untuk memberi tumpuan mengutip mata Paris Race to Paris 2024 nanti. Dan saya juga sempat mendapatkan komen Tanjie. Dia ada katakan bahawa dia akui ada peningkatan daripada segi strategi selepas 5 kejohanan mereka beraksi bersama. Dan kalau kita lihat pada first set tadi mereka tewas agak berbeza, jurang dia 10-21 dan mereka cuba bangkit di set kedua. Namun Tanjie ada katakan kepada saya bahawa dia bertanggungjawab dengan kekalahan ini kerana dia banyak melakukan kesilapan-kesilapan mudah pada hujung-hujung tu sehingga memberi 2 mata percuma kepada lawan untuk menoktakan kemenangan pada perlawanan tadi. Betul, saya sebenarnya memang agak teruja dengan apa yang dipersembahkan oleh Tanjie dan juga Valerie pada pertemuan mereka dengan nombor 1 daripada Thailand, Dechapoy dan juga Sapsiri, bukan calang-calang lawan tu. So kita boleh bagikan kredit kepada mereka. Nombor 2 dunia. Okey, bercakap tentang Sapsiri dan juga Dechapoy ni akan jadi lawan kepada satu lagi beregu negara yang masih lagi ada iaitu Goh Sun Wat juga Chevron Lai. Tapi itulah sayangnya mereka tak jumpa kat final, mereka jumpa kat separuh akhir ni, Kira. So macam mana, Kira? Betul, at least kita masih mempunyai satu lagi pasangan beregu campuran yang akan beraksi di saingan separuh akhir menerusi gandingan profesional negara kita iaitu Goh Sun Huat dan juga Chevron Lai. Dan sebenarnya akhirnya ini merupakan impian mereka untuk melepasi saingan suku akhir, berjaya
selepas kali terakhir di Masters Korea pada April lalu, mereka raih ke peringkat separuh akhir. Dan Chevron pernah katakan sebelum ini mahu mengembalikan prestasi seperti di terbuka Swiss pada Mac lalu, di mana mereka mara ke saingan ataupun peringkat final. Jadi saya fikir bila dah sampai ke peringkat separuh akhir ni, memang kita tahu akan jumpa dengan player-player top seeded. Walaupun pasangan Thailand tu di ranking lebih baik, ranking kedua dunia, dan Chevron Sun Huat berada di ranking ke-15 dunia. Kalau based on rekod pertemuan, tidaklah begitu berbeza jurang dia. Wakil Thailand itu memiliki kemenangan sebanyak 8 kemenangan daripada 15 antara pertemuan mereka. Dan pertemuan terakhir, saya rasa tiada masalah untuk Chevron dan juga Sun Huat melakar kejutan, kerana pertemuan terakhir di terbuka Indonesia awal Jun lalu, kita menyaksikan Chevron dan Sun Huat menewaskan pasangan Thailand ini di ranking kedua dunia di pusingan pertama terbuka Indonesia. Dan apa yang lebih menarik ketika itu, Sun Huat beraksi dalam keadaan sakit perut kerana mengalami keracunan makanan. Jadi saya fikir peluang tu memang 50-50 lah antara mereka. Dan apa Chevron katakan, mereka perlu mempunyai kawalan emosi yang baik, ketahanan mental yang tinggi, Betul. dan keyakinan diri. Selain perlu terus kekal fokus lah untuk terus memberi cabaran kepada wakil Thailand itu di atas gelanggang untuk melakar kejutan ke atas mereka sekaligus mara ke final. Kerana Chevron kata pasangan Thailand ini memiliki kelebihan daripada segi kelajuan dan juga kekuatan mereka. Itu yang Chevron dan Sun Huat perlu atasi esok. Betul. Ini yang tak sabar nak nantikan pertemuan separuh akhir nanti. Terima kasih Kira, panjang lebar Kira dah explain, dah bagi kita informasi. Betul, kita harapkan Chevron dan juga pasangannya akan memberikan fokus yang terbaik. Itu yang penting. Mereka, lawan Betul, mereka sebenarnya Su. adalah diri mereka sendiri. Terima kasih Kira. Betul. Thank you, Su. Baik.